dan lain-lain. Atau pengerusi, saya nak ambil tahu apakah pandangan kerajaan, walaupun ini dia telah diisytiharkan di Dewan ni 2 tahun dulu, di mana kerajaan mengatakan bahawa guru-guru di sekolah Tamil atau guru-guru di sekolah Cina, lain bahasa punya guru akan disediakan. Macam di sekolah-sekolah Tamil, sekolah-sekolah Tamil, guru-guru bahasa Mandarin akan disediakan supaya anak-anak bangsa India dapat mempelajari bahasa Mandarin. Di Ipoh ada satu sekolah di mana telah kemukakan bahawa permohonan untuk mempelajari bahasa Mandarin di sekolah Tamil, tetapi saya difahamkan kementerian belum lagi membuat satu keputusan. Dan inilah sekolah yang pertama saya difahamkan di seluruh negara. Bolehkah kerajaan membuat satu keputusan dan juga menyediakan guru untuk sekolah tersebut? Sebenarnya saya telah rela untuk memberi satu guru sambilan untuk sekolah tersebut. Tetapi saya difahamkan ada bantahan tertentu mengatakan bahawa jika dari pembangkang mereka tidak ingin membenarkan guru, walaupun dengan sukarela saya ingin membiayainya, tetapi tidak sedemikian. Kita semua tahu keperluan memfasihi bahasa Mandarin adalah sangat mustahak, dan apakah tindakan yang dibuat supaya anak-anak kita dapat fasih dalam bahasa Mandarin, kerana pada pandangan saya dan ramai, dalam kemungkinan 20-30 tahun itu akan menjadi lingua franca di seluruh dunia dan dalam bisnes. Maka anak-anak kita perlu mempelajari bahasa Mandarin. Kedua adalah tahun dulu. Sedikit. Terima kasih Ipoh Barat, terima kasih Datuk Pengerusi. Saya nak tanya Yang Berhormat Ipoh Barat, mengikut walaupun kerajaan memperuntukkan 1.4 bilion untuk pengurusan sumber manusia di bawah kementerian, tetapi walaupun negara kita sudah merdeka 56 tahun, tetapi ikut pekaji selidik yang disediakan oleh Union, NUTP dan juga Jiaozhong, terdapat kekurangan guna tenaga pengajar di SJKC lebih daripada 1,200 orang. Tetapi pada masa yang sama, terdapat 460 guru yang telah pun habis latihan tetapi tidak dihantar ke sekolah-sekolah. Apakah pandangan Ipoh Barat supaya masalah ini yang telah pun berlanjutan begitu lama, berdekat-dekat, dapat diatasi pada tahun depan? Sekian, terima kasih. Ya, kapar Ipoh Barat. Kapar. Ya, saya jawab soalan typing dulu. Ya. Saya katakan itu menjadi sebagai dari ucapan saya, dan mungkin saya boleh ulas sedikit selepas ini. Ya, kapar. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Saya ingin menekankan butiran 130-200 mengenai memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris yang kena-mengena dengan bahasa tadi. Saya terkilan dengan 16,15,000 diperuntukkan untuk pembelian aset. Bagaimana pembelian aset dengan jumlah 16,500,000 boleh memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris? Saya merasakan bahawa memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris, dana perlu diperuntukkan untuk mekanisme kemahiran seperti kemahiran mendidik, kemahiran menguasai bahasa dan sebagainya. Sebaliknya, dana yang begitu banyak diperuntukkan untuk belian aset. Saya ingin penjelasan Yang Berhormat, bagaimanakah aset-aset ini diperlukan untuk memartabatkan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Saya juga ingin mengambil kesempatan dan pendapat Yang Berhormat, saya nampak kerajaan tidak begitu committed untuk memperuntukkan dana untuk memperkasakan bahasa ibunda seperti bahasa Tamil dan bahasa Mandarin, termasuk bahasa-bahasa ibunda etnik kaum-kaum di Sabah dan Sarawak. Saya ingin Yang Berhormat mencadangkan supaya kerajaan komited dalam isu bahasa di Malaysia dengan menyeluruh supaya memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuhkan bahasa Inggeris dan memperkasakan juga bahasa ibunda. Terima kasih. Terima kasih pandangan Yang Berhormat Kapar. Saya mohon agar Menteri menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kapar. Perkara yang lagi satu adalah baru-baru ini di keputusan peperiksaan UPSR. Boleh saya dapat tahu berapakah murid
yang telah menduduki peperiksaan ini di semua sekolah, di sekolah kebangsaan, sekolah Tamil dan sekolah Cina. Dan apakah kerajaan puas hati dengan keputusan yang anak-anak kita memperoleh ini? Dan lebih-lebih dalam bahasa Inggeris saya difahamkan standardnya telah turun pada tahun ini. Dan di sekolah-sekolah kebangsaan, boleh yang berhormat Menteri memberitahu berapakah murid-murid mengikut bangsa dan mengikut di mana which states they come from, dari Perak ke atau ini, dan apakah standard performance mereka. Kerana saya difahamkan ramai di antara anak-anak kita yang di sekolah kebangsaan kali ini nampaknya performance mereka tidak baik, sangat kurang dari kalau dibanding dengan sekolah Cina dan sebagainya. Dan lagi satu adalah mengenai sekolah Cina yang di Berjam Ipoh, di mana satu sekolah yang terbesar di negeri Perak. 2 tahun dulu bila saya membangkitkan perkara ini, kerajaan mengatakan bahawa ia akan membina satu blok yang baru. Blok satu yang baru telah dibina, tetapi setakat ini ada lagi banyak yang pohon untuk belajar di kawasan tersebut, di sekolah tersebut, dan ada tanah dekat 1 kilometer dari sekolah tersebut, dari pekan tersebut di Berjam. Dan apakah sebab walaupun tanah itu telah diagihkan lebih dari 20 tahun dulu, hingga sekarang satu sekolah Cina belum lagi dibina di tempat tersebut, walaupun Berjam adalah satu tempat di mana 98% penduduk ini adalah dari masyarakat Cina, di mana ramai di antara mereka mengantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Cina. Dan apakah tindakan yang kebelakangan ini supaya bukan saja di Berjam, tahun dulu Perdana Menteri mengatakan 7 sekolah Tamil baru dan beberapa sekolah Cina baru akan dibina. Walaupun saya telah mengemukakan beberapa soalan para kebelakangan ini, tapi kerajaan mengatakan tapak sudah dikenal pasti, peruntukan pun telah dikenal pasti, tapi pembinaan belum dimula. Bila ia akan dimula? Dan apakah lesen-lesen untuk sekolah-sekolah di mana di luar bandar, khususnya sekolah-sekolah di mana ada murid kurang dari 20 murid, kerana ramai di antara masyarakat yang tinggal di estate dan kampung-kampung telah berhijrah ke pekan, maka sekolah-sekolah itu tidak sesuai berada di tempat-tempat tersebut, di kampung dan estate-estate. Maka ia patut dibenarkan dialih ke pekan-pekan, tetapi tidak ada keseriusan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini dan memberi peluang kepada sekolah-sekolah Tamil, terutama di sekolah-sekolah Tamil dan sekolah-sekolah Cina untuk dibuka di pekan-pekan, di mana ramai di antara murid-murid adalah ingin mempelajari mother tongue mereka. Ya, Ibu Barat boleh gulung. Ya, lagi satu adalah mengenai matriculation, Datuk yang dipertua. Baru-baru ini di Gopeng, di Pahang dan lain-lain negeri, kami difahamkan. Dan Timbalan Menteri yang pertama kata this is not a big issue. Tapi ini adalah big issue, di mana kalau kita mengasingkan satu peperiksaan mengikut bangsa Bumi Putera di satu kelas diasingkan, dan anak-anak bukan Bumi Putera di satu kelas untuk menjalankan peperiksaan matrikulasi. Dan ini saya difahamkan kementerian tahu mengenai ini. Adakah ini semua penggalakan diberi oleh kementerian? What is the standing? Kenapa kita ada sistem apartheid dalam education? Kenapa kita perlu sedemikian? We should be encouraging Chinese, Malay, Indians, orang asli, Kadazan, Iban untuk compete each other dalam peperiksaan. Itu adalah mustahak. Kenapa ia diasingkan? Saya hairan. Dan setakat ini, walaupun saya telah mengeluarkan beberapa statement mengenai perkara ini, tetapi kerajaan diam. Dan lagi yang berhormat Menteri Timbalan Menteri Pendidikan yang pertama kata it's not a big issue, it is the avoid issue tersebut. Dan ini adalah we must confront, we must pull the bull by the horn if they need be. Tak perlu kita khawatir. We are in position, kita tak kisah. Tak kisah dia Cina, Melayu, India, Kadazan, apa bangsa pun.
asalkan dia perlu mendapat satu tempat untuk peperiksaan yang sama. Jangan asingkan mengikut bangsa, mengikut agama, mengikut kulit, color kulit mereka. Ini adalah salah. Dan adakah ini, apakah pendirian kerajaan? Adakah kerajaan sedar bahawa satu kesalahan yang sangat besar telah terjadi dan ini kali pertama sejak tahun 1998 terima kasih Ibu Barat. dan saya harap tindakan diambil terhadap sekolah-sekolah tersebut. Kalau tidak, kerajaan perlu memberi satu policy statement mengenai perkara ini supaya kita dapat tahu adakah sistem diskriminasi ini, sistem apartheid ini dibenarkan, digalakkan oleh kerajaan. Terima kasih. Ya, Jerlun.